Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kepada saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari ini hamba Ustaz Mat ada peluang untuk bersama di ruangan Al-Huda Channel ni sebagai ganti Baba Nawawi kita, kerana kebetulan beliau sakit dah. Maka kita tak sewi ruangan kita ni berjalan ataupun kosong saja gitu. Dah, dengan janji kita dulu, kita usahalah. Dah, walaupun hari ni baba tak boleh mari, amba dah Ustaz Mat sebagai ganti dia untuk nak sapa, dan amba sendiri pun insya-Allah taala apabila ada masa dan ada kesempatan inginlah nak sapa dah, sebagai satu tanggungjawab, satu amanah. Apabila diberi peluang untuk kecek hak agama Allah, maka kita tak boleh lengah-lengah, kita tak boleh tolak. Sekadar apa yang kita boleh royak, kena royak. Alhamdulillah, bersyukur. Jadi hari ini kita walaupun masih lagi dalam keadaan tidak biasa, yang mana kita masih lagi dalam jaga apa ni, takut kepada penyakit COVID ini, tapi Allah Subhanahu wa taala sentiasa beri rahmat dan kasih sayang dia dalam kita kerja agama. Dah, kalau malam-malam tu kita duk tengok, duk saksi dalam Babazu Channel, dan siang hari ni pukul 2 kurang lebih kita mula pula dengan Al-Huda Channel. Jadi amo duk perhati dah, kita di negeri Thailand ni lah, di 3 wilayah ni khususnya, adalah salah satu nikmat yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi kau. Kerana kerja-kerja agama di sini, di kawasan kita ni, kita rasa kata sangat-sangat panggil peluang tu banyak. Jadi kalau kita tengok setengah-setengah negara, walaupun pemerintah dia tu adalah Muslim, adalah negara terkenal dengan negara Islam, tetapi nak kerja agama tu kadang-kadang susah dah, kena buat kertas kerja, kena sana tu sana ni. Tapi ini di tempat kita ni, kita kena terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak. Alhamdulillah, kita beranak di negeri Petaning ni, dah kita boleh kerja agama. Cuma hari ni kita nak kerja agama macam mana? Kita boleh sapa sebanyak mungkin risalah Islam kepada umat Islam di 3 wilayah khususnya, dan juga kepada seluruh umat Islam seluruh dunia insya-Allah taala. Hari ni amba pun fikir nak royak gapo tentang agama Allah di hari ni, dan masa duk mari saat ni tu apa kali duk berubah tajuknya. Kerana ni kali pertama yang amba ni boleh ikut sama memenuhi ruangan Al-Huda Channel ni. Yang sebelum ni tu kita dah dengar dah baba-baba hebat-hebat, baba suh kita Maulana dan baba Nawawi sendiri, ada Dr. Allah dan baba An-Nur, baba Karim semualah. Dan amba juga pun ya Allah jadikanlah
amo ni salah satu bahagian daripada kebaikan ini, insya-Allah. Dan hari ni amo nak kasih satu tajuk yang mana telitah marinya. Jadi orang panggil tajuk ni adalah kita nak kepada kasih sayang Allah. Kita nak buat macam mana bui kita ni adalah selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah, dan kita nak didik anak-anak kita, cucu-cucu kita juga dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itulah insya-Allah sekadar sejen ni kurang lebih ni. Boleh kita sejen lah insya-Allah masa ni. Jadi saat ni amo baca salah satu daripada ayat suci Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sadaqallah. Ada ayat lepas pada tu lagi tu dia sebutlah, tapi amo nak cerita di sininya Allah Subhanahu wa taala royak kepada kita ada 5 perkara yang Allah nak uji kita, di akhirnya orang tu akan dapat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ni Allah katanya dia akan uji kita dengan takut. Takut ni arti apabila kita beranak mari tamu ke bumi, saudaraku, mula-mula sekali ni kita masa kecil dulu, tapi hangpa tak ingatlah. Dan kita tengok budak hok beranak tubik tu akan menangis, dia teriak, kuah teriak. Kalau hok tak ada sakit, tak ada silap tubik tu, insya-Allah dia akan beranak, akan teriak. Teriak ni tanda katanya takut. Hok mula-mula sekali takutnya Allah bagi perasaan takut dia tubik dalam rahim ibu dia tu, tubik dunia dalam keadaan rasa takut. Oleh itu nak habis perasaan takut tu dengan mana? Dengan apabila ayah dia. Tak apa ayah tak boleh, dia suruhlah ustaz-ustaz mana pun azan dah di sebelah kanan dan dia qomat sebelah kiri. Hak ni nak raya kata di antara fitrah. Apabila Allah uji kita dengan takut, diri ni kita nak ajar diri kita ni tak takut selain pada takut pada Allah Subhanahu wa taala, saudaraku. Nak didik macam mana, nak asuh macam mana, kita nak gilak macam mana hati kita ni takut semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak didik kita sendiri, nak didik bini kita, nak didik anak kita, cucu kita takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kecek sikit, takut pada ittaqullah, takut pada Allah tu. Hei bini, takut kepada Allah. Hei anak, takut kepada Allah. Kita nak didik macam mana? Dan kita didik macam mana? Perasaan kita tu sangat takut pada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain kita tak ada bimbang tu. Habis ada juga orang katanya apabila hati kita tak takut pada Allah, maka kita akan takut semua. Kita akan takut semua. Kau gelap pun takut, kau susah pun takut, kau miskin pun takut, kau orang tak ada pun takut, kau kawi kita takut. Tetapi apabila orang ada takwa, ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hak lain tu ada kecil. Maka apa? Artinya inti di sini kita kena didik hati kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Peluang hak ni, kita dah didik bini kita sebut semua. Sebut sama apabila bini kita tak kelubur, maka kita kata, hei isteriku, takutlah kepada Allah. Ittaqullah. Apabila kita boleh didik kita sendiri dan anak bini kita takut pada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah satu kejayaan besar bagi kita yang insya-Allah taala kita akan dapat rahmat dan kasih sayang Allah. Takut ni adalah orang panggil apa? Iti daripada takwa. Apabila kita khauf kepada Allah ni adalah kita di antara apabila kita ada sifat takwa akan mari perasaan takut kepada Allah, rasa gerung, rasa bimbang, buat amal ibadat gapo pun kita serio, takut Allah tak terima. Kita jaga keluarga kita,
kita serio takut tak masuk hok Tuhan nak. Takut Tuhan merka kita. Ni apabila kita ada perasaan takut gini saudaraku nah, dia insya-Allah tu kita akan didik tu. Bui bini kita sendiri, anak kita wek dapat saya takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nah, kalau apabila sebut takut ni dan cuba kita ingat salah satu kisah orang soleh, orang tabi'in, nama dia Thabit bin Ibrahim, yang mana dia dalam perjalanan ni habis bekal dia. Rasa cerita ni kok kita perlu dengar sok mudah. Thabit bin Ibrahim ni dia berjalan-jalan tak ada makan ni, tiba-tiba dia jumpalah satu sungai. Lepas tu dalam hal dia nak minum air tu tengok ada buah topoh, buah apple. Maka dia keadaan dia lapar, buru-burulah dia makan buah apple. Bahasa Arab kata buah tufah. Buah topoh kita sebut bahasa tani kita buah topoh nah. Maka Thabit pun ambillah makan. Makan buah topoh tu apabila dia makan setengah dia tinggal kata siap buah topoh aku makan ni bukan buah topoh milik aku. Macam mana kalau tuai dia tak reda kat aku, siap Allah merka kepada aku. Maka dia pun serabut. Serabut gelah gesah. Jadi takut Tuhan tu tak sayang ke dia, Tuhan tak rahmat ke dia, maka dia pun cepat-cepatlah pergi cari mana tuai kebun ni, mana tuai buah topoh ni. Tiba-tiba dia pun pergi jumpalah orang hok kerja di kebun buah topoh tu. Tiba-tiba dia jumpa, Assalamualaikum. Dia kata saat ni amo telaju makan buah topoh hok tuai dah. Orang hok dia jumpa kata amo ni bukan tuai. Amo adalah orang yang jaga kebun saja. Tuai dia duduk di sana tu. Dia tunjuklah mana-mana tempat. Maka sahabat kita di pun subhanallah tak ada lengah-lengah dah. Terima kasih saleh dengan hok tuai juru jaga kebun ni terus pergi cari rumah tuai kebun hok sungguh. Geno sahabat ni cepat-cepat pergi cari sebab dalam hati dia tu rasa ada gerung, ada takut. Takut Allah murka. Takut Allah tu tak ampun dosa. Takut benda haram tu jadi termakan masuk dalam perut dia. Jadi orang yang takut pada Allah dia serabut. Nah, maka dia pun gilah. Dia pergi jumpa dengan tuai kebun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuai rumah rakyat masuk, silakan masuk. Maka dia orang muda saat ni. Dia Thabit pun ceritalah. Cerita katanya amba ni ada berlaku satu kesilapan dah. Ada berlaku kesalahan dah kerana amba termakan buah topoh. Ni hak sebelah lagi dah. Sebelah amba makan dah. Ada sebelah lagi ni amba tu nak minta maaf. Kata tuai buah topoh saat ni macam mana nak minta maaf mu makan dah sebelah. Mu makan dah sebelah nak minta maaf mudah-mudah ni tak leh. Debarlah. Sabit kita ni debar. Tengok takut. Maka katalah tuai kebun saat ni, tuai waterpah ni kata boleh amo nak maaf kepada demo, amo nak minta maaf, bui maaf pada demo dengan syarat demo tu kena ikut syarat amo. Kena tunai hajat amo. Kalau demo tunai hajat boleh, insya-Allah amo nak maaf. Allah katalah Thabit, hati dia pun kodebalah kerana dia tak tahu apa syarat dia boleh tunai ke tak. Maka katalah tuai kebun sana. Dia kata syaratnya demo kena nikah dengan anak hamba. Demo kena nikah dengan anak hamba. Anak hamba ni mata buta, bisu, mulut tak boleh kecek. Tuli, telinga tak dengar. Buta, tuli, bisu, cukup seekor. Lepas tu so lagi tak mau tepok. Apa jadi amal pak lah, tepok tak boleh jalan mana. Subhanallah, fikir panjang sahabat kita ni pun waktu tu saya nak nikah tu. Maka dia kata kalau amba minta mikir ustaz. Dia minta mikir ustaz, dia dengung tengok. Dia kata kalau aku tak terima menikah dengan anak tuai kebun ni, tuai waterpah ni, Allah tak akan ampun dosaku.
Dah, aku takut kepada siksa Allah, aku takut kepada azab Allah, aku kena menikah juga dengan anak tuai kebun ni. Kenapa? Syarat dia nak maaf, syarat dia nak maaf atas buah apa dia makan tu kena nikah dengan anak dia. Sedangkan anak dia saat ni mata buta, bisu, tuli, tepok. Pak kara cukup lah kalau kita hari ni enggak duk rasanya saudaraku semua orang-orang jatuh tu ada dua pun, ada sah je tu pun payah tak lulus dah. Dia kata ada budak tu comel tapi buta. Buta tu kita tak cari dah tu. Kalau rasa hak molek tu. Dia kata Allah budak tu cidik molek tu pun tapi tepok tak juga. Tapi anak tu apa kita ni pakar buta, tuli, bisu, lepas tu apa lagi? Tepok. Setelah sabit kita fikir lama ni, dia kata tak apalah. Insya-Allah aku nak kepada keampunan Allah, aku nak wituwe waktu apa aku maaf di atas kesilap yang aku makan waktu apa tu, aku nak jan nikah. Maka tak apa, gi oyak aku pada tu apa. Insya-Allah amo sanggup nak nikah. Amo sanggup nak nikah. Kata sabit. Maka tuai pun tak ada cari saksi dua orang, pegang tangan. Aku nikahkan anakku sianu dengan mak kahwin gitu, maka dia aku terimalah qabil tu nikahan. Ya kau saksi pun cukup dah. Jadilah sah nikah kahwin di antara sabit dengan orang tino yang kata tepok buta tadi. Tiba-tiba siapa lah malam tu sudah nikah dah tak tua kata. Jadi tak tua dah lah tuai kebun saat ni. Orang muda nama Sabit masuk dalam bilik tu, isteri yang kau ada di bilik tu. Maka dia pun tak ada apalah, bini kita buta, tepok nah. Di masuk le bilik tu. Assalamualaikum. Lapan memulai misalnya, Assalamualaikum. Maka bunyi suara dalam, Waalaikumsalam. Kata tuli. Geno dengar suara wisale ni. Kata bisu geno jawab salam amba boleh. Subhanallah. Ya Allah kau ni. Lepas tu hok jawab salah saat ni pun mari buka pintu. Mari buka pintu. Dia tengok subhanallah. Kata tepok. Haga no boleh bangun. Tak kena belaka ni. Ni nak buta kok mana nampak mari buka pintu boleh. Jadi apa perkara ni bukan dia dah. Dia pun hungar tu baik. Hungar tu baik mai royak aku tak tulis kata bukan dalam bilik tu bukan bini hamba. Dalam bilik tu ada orang tino boleh kecek, boleh jalan, mata nampak. Subhanallah. Tok tuai kata ya dah tu bini demo tu. Mai duduk-duduk ayah nak royak. Hok maksud ayahnya dah nak royak pada awal sampai akhirnya. Sebab apa ayah pilih demo sabit jadi menatu. Sebab nak cari orang hok makan buah air sebelah je. Makan waktu apa sebelah. Dan takut tuai ya tak halal, takut tak dapat redha Allah, sifat takwa demo tu tinggi. Sifat takwa demo tu tinggi yang mana demo jaga belaka takut Allah tak redha. Hak ni hak ambo dah pilih dah tengok sedikit anak ambo tu banyak orang dah masuk minta. Anak ambo comel. Masuk membuta dia tak bisa tengok benda-benda maksiat, mata dia guna untuk cari redha Allah Subhanahu taala saja. Dia bisu, lidah dia tak kecek illa al-haq, melainkan benda benar. Lidah dia kecek benda sungguh atau baca Quran atau zikir je. Amal tu bisu artinya tak kecek benda-benda pasal, benda tak molek. Nah, telinga gitu juga bukan dia tuli dia dengar, tapi dia dengar benda tu yang tambah dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala sabit. Hok kata tepok ia tak biasa gimana. Tak jalan pagi, tak jalan petang supaya dengan orang-orang lain ni. Kata tok tua dia. Sahabat kata, gitu. Kalau kita tak ada apa lah. Maka hasil daripada menikah, sahabat dengar anak si tuai kebun tadi tu, kata ulama lahirlah Nu'man bin Sabit. Nu'man bin Sabit ni siapa? Nu'man bin Sabit ni siapa? Kita ma'ruf. Dan kita kenal dengan Abu Hanifah. Kita dengar lalek ketua mazhab Hanafi.
Nu'man bin Sabit ialah Abu Hanifah yang siapa hari ni pun mazhab Abu Hanifah dipakai seluruh dunia. Kajian-kajian dan juga fatwa-fatwa apa yang dibuat oleh Abu Hanifah dipakai oleh umat Islam, insya-Allah sampai ke hari kiamat. Barakah. Ini hak ustaz nak royaknya, ustaz mak nak royak, iaitu hasil daripada takwa. Hasil pada takwa. Habis itulah kita nak didik mula-mula sekali yang Allah nak uji kita. Apabila kita beranak mari tamu muka bumi dengan perasaan takut. Maka di hari ini kita nak gila. Iman kita, we takut kepada Allah saja. We takut kepada Allah saja. Nak royak tu. Nak royak kata we takut kepada Allah. Royak kepada bini kita, royak kepada anak kita, cucu kita, kena takut kepada Allah saja. Hak ni mata di sini. Maka nak buat semana? We kita bahasa katanya Allah yang hak kita kena takut. Waktu kita kata la ilaha illallah, kita mengucap dengan sebenar-benar tu, tidak ada Tuhan yang kita sembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Kena isi penuh betul-betul la ilaha illallah tu, bahasa katanya kita takut juga kepada Allah. Ni orang apabila orang ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan ada rasa cinta kepada Allah. Hasil pada kita takut, kita akan rasa cinta. Apa cinta? Dengan sebab kita rasanya ada bimbang, ada rasa orang panggilnya apa ni? Jaga hati lah. Kalau manusia jaga hati, takutlah Allah tu tak suka, takut Allah tak redha. Tu adalah hasil pada kita ada takwa, ada sifat takut. Dan si hasil juga di antaranya khauf. Kita cuma beringat. Habis itu di antara sifat orang yang takut kepada Allah, yang mana dalam surah Sejadah tu yang sebut kata mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Di antara orang-orang yang ada takwa, iaitu dia akan tatajafa junubuhum, ketika malam tu dia tinggikan lambung mereka daripada tempat tidur. Hagana khaufan wa tama'a, kema tu takut. Takut ni kena didik, takut kepada Allah, takut pergi jumpa dengan Allah dalam keadaan Allah tak redha kepada kita. Takut pergi jumpa dengan Allah dalam keadaan Tuhan tu tak kasih sayang dia kepada kita. Takut ni, takut Tuhan tak sayang kita. Kerana saudara orang nak masuk syurga Allah ada dua saja. Satu, dia dapat kasih sayang pada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, dia dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini anak kunci syurga pertama dapat rahmat Allah, yang kedua dapat syafaat Rasulullah. Jadi saat ni dalam ayat saat ni, dia ustaz mak baca saat ni tu, kita nak faham gini. Katanya orang di antara orang ada bersifat takwa, saat ni pak takut dia kena bangun malam dan takut. Cuma dalam amal ibadat dia. Habis itu tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum. Yad'una rabbahum, minta doa kepada Tuhan mereka itu khauf, takut ya Allah. Takut aku ni tak masuk orang dapat rahmat-Mu ya Allah. Takut aku kerja dan didik anak biniku tu tak dapat seperti yang dikehendaki oleh-Mu ya Allah. Takut. Wa tamaa tu tomok nak kepada kebaikan banyak-banyak. Nak kepada kebaikan banyak-banyak, dan wa mimma razaqnahu fiqun, dan dia tu berbelanja, bernafkah apa yang dia diberi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku semua, yang pertama yang maksud yang kita boleh ambil, yang pertamanya Allah akan uji kita. Allah akan uji kita. Sebelum kita nak dapat kasih sayang Allah, Allah uji kita dulu dengan rasa takut. Dah hari kita takut. Takut. Dan kita tak sewa kita takut, melainkan takut yang sebenar adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hak lain kita boleh takut juga. Tak boleh ke? Ya takut. Tapi takut dalam istilah lain. Apabila belaga dua takut. Takut pasal mana? Takut susah Allah. Ya Allahnya mari mikir sesaknya. Tak ada duitnya. Ni duit yang nak habis dah ni. Takut. Maka setan pun keteke kita mu ni tak boleh pergi dah. Nak hidup macam mana? Maka kita pun mulalah cari kerja untuk dapat duit. Jalan yang tidak diredai oleh Allah. Itu artinya kita takut sesak dan kita tak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta kita lakuh, kita lakuh undang-undang Tuhan. Kita lakuh batas-batas Tuhan. Kita lakuh larangan-larangan Tuhan. Tuhan larang kita buat. Artinya kita lakuh ni kita tak takut dah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun boleh katanya takut tapi tak takut sungguh. Hak ni panggil percaya tapi tak harap. Percaya tapi tak harap. Oleh itu saudaraku muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, poin pertama untuk kita dapat kasih sayang Allah, kita kena didik diri kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Buat macam mana hak ni? Buat macam mana? Yang kedua, kita hidup ni untuk dapat kasih Allah, Allah akan uji kita pulaknya. Allah akan cuba kita dengan wal nablukum minal khaw wal ju' lapar. Supaya cerita saat ni juga lapar. Maka Allah akan uji kita lapar supaya kita beranak jugalah. Teriak tu boleh jadi lapar juga. Lain pada kita takut, kita lapar kerana tak ada minum gapo lagi ni pek kita mak kita pun tak kubik lagi ni, maka teriak tu tanda kata takut dan lapar. Uji Allah Subhanahu wa taala ambil pada kita hari mana pertama kita lapar, dan hingga sampai hari ni Allah akan uji juga kita dengan lapar. Apabila kita sebut lapar ni, saudara, kita dia didik macam mana? Kita nak diri kita ni tak masuk dalam perut kita, tak masuk perut kita melekat perkara-perkara yang halal. Cerita tadi molek sini molek sini tapi ustaz mak tak ingat. Tak apalah, itu cerita takut. Artinya kita didik di kita saning tu, kita lapar macam mana pun Allah uji kita dengan lapar, tapi kita tak akan makan, tak akan masuk dalam perut kita benda haram walaupun setitik. Ni kena usaha. Luak macam mana? Setelah Allah akan uji kita cerak ni dengan keadaan lapar, mana tersebut dia uji dengan lapar, maka kita akan rasa tu lapar tu. Lapar ni dengan ujian ni boleh jadi ada setengah orang di antara kita jumpa dah tu lapar satu masa, subhanallahnya susahnya tak ada duit nak beli lapar, ataupun ada makannya duit ada tapi patah nak makan tak boleh, ataupun kena jaga kerana patah penyakit lapar juga. Allah akan uji kita dengan lapar. Maka kita nak didik macam mana untuk dapat rahmat Allah saat ni. Kita kita nak makanan kita yang masuk dalam perut kita semua halal. Kita saja ke? Tak. Bini kita kena makan orang halal. Anak kita kena makan orang halal. Cucu kita kena makan orang halal. Habis hari ni saudaraku semua dah, kita banyak-banyak alhamdulillah apabila kita masuk kedai, tak kira mana-mana kedai Sewin ke, kedai Big C ke, kedai mana, banyak dah alhamdulillah kita orang Islam kita di 3 wilayah ni, mula-mula sekali kita tengok kata ada kedai halal. Ada kedai halal. Maka kita puas hati, kita tengok ada halal baru kita beli. Kenapa tu? Kita takut masuk dalam perut kita, bini kita, anak kita benda-benda tak halal. Kerana apabila masuk benda tak halal dalam perut tu, Nabi katanya fannaru aula. Maka api neraka lah lebih utama bagi orang yang ada daging yang tumbuh daripada benda-benda haram. Yang kedua saudaraku, orang yang akan dapat rahmat Allah ni, orang yang usaha nak rahmat Allah ni, Allah akan uji dia keadaan lapar. Maka di sini kita boleh tahu katanya kita akan diuji Allah dengan lapar. Dan maka kita kena didik kita macam mana, apabila kita lapar macam mana pun kita tak akan makan benda haram. Sehari dua ni dah heboh di bakoknya, ada cerita apabila ada orang ni campur daging babi dengan daging lembu.
Dan orang hok gi hatta tempat-tempat orang jual tu orang Islam, ya tu kiang tempat gapo ni tempat jual dalam nak tu orang Islam jual, tapi daging hatta tu daging babi. Daging babi. Daging babi. Jadi dia gi tawar dengan harga murah. Maka kita orang tak biasa tengok daging babi ni wallahu alam mungkin tak kenal, tak boleh beza. Hok mana daging babi, hok mana daging lembu. Mungkin ada lagi cara dia tu watakkan macam mana buat daging babi supaya dengan daging lembu. Akhirnya dah hari ni bagi alal mahawi challenge apa dicek tu katanya semua hok kata daging hok hatta daging murah saning tu adalah daging khinzir, daging babi. Subhanallah saudaraku. Maka berapa banyak dengan sebabnya orang Islam kita juga yang ambil nak kepada daging tu murah, nak kepada orang ngata tu murah, nak orang ngata tu bukan Islam, dia kata daging lembu, daging halal, maka kita hidup jual. Orang yang mari beli tempat kita diharap 100% kerana ada bismillah lah, ada la ilaha illallah lah, dan kita orang jual nama Muhammad. Tapi dengan tak sengaja, berapa banyak yang orang jual daging dengan tak tahu sana ni telah masuk dalam badan, dalam diri umat Islam di kawasan-kawasan itu. Subhanallah saudaraku. Apabila masuk dalam perut dah, tak ada apa dah lah. Bagaimana makan tak tahu. Yo, kita tak ada nak timah tu. Tapi apabila masuk daging cemar, daging yang diharap oleh Allah dalam tubuh manusia, maka dia akan ada kesan juga. Dia akan kesan. Itulah yang kedua saudaraku, yang amo nak pesannya, untuk kita dapat kasih Allah, kita akan diuji oleh Allah dengan rasa lapar. Rasa lapar lah. Lapar tu sama ada kita kata duit banyak tapi dia tua tak boleh pergi jugalah nak makan tu, tak boleh makan, tak boleh lapar juga. Apa dalam keadaan patah ataupun susah tak ada nak makan. Itu di antara uji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga saudaraku, Allah akan uji kita wa naqsim minal amwal. Wa naqsim minal amwal. Orang yang akan dapat rahmat Allah ni, setelah mana Allah uji dia tak ada harta. Dulu kita kata harta banyak. Dulu dia tak ada seorang yang kaya. Dulu dia muda, zaman dia dah muda, tapi dia ni Allah uji dah dia. Dan ujian hok kata tak ada harta ni di antara sunnatullah yang kita kena jumpa insya-Allah di antara ujian Allah. Tak ada harta wa naqsim minal amwal, tak ada harta. Maka Tuhan nak tengok apabila dia uji kita dah saning tu, ada orang kena lapar, ada orang kena uji dengan keadaan takut, ada Allah uji dengan keadaan apa ni, dengan keadaan tak kurang harta, dia tengok kita sabar ke tak. Apabila sampai sini ni, lepas pada ni yang keempatnya wal anfusi, kita akan kuranglah orang saing pun tak ada. Masa Covid ni kat subhanallah masa kata tak ramai saing kerana nak pergi kat tu tak boleh, nak pergi kat ni tak boleh, demo pun tak mari mah kita tak pergi mah demo. Ni insya-Allah tak apa lagi, dan mula nak buka ni tak apalah. Tapi Allah uji kita bahasa senyap sunyi tak gitu. Bahasa senyap sunyi Allah uji kita. Allah uji kita. Dan yang akhir sekali wathamarat. Wasamarat, ada setengah ulama tafsir katanya wasamarat ni wa naqsim minas samarat, artinya kurang anak. Di antara ujian Allah Subhanahu wa taala nak tengok, nak wi kepada hamba dia, kasih sayang dianya setelah dia uji dulu. Arti anak tak ramai, setengah-setengah hamba Allah anak tak ramai, nikah 2 3 4 tahun baru boleh anak seorang, nikah 10 tahun tak ada boleh anak apa ada. Tu di antaranya. Ataupun kita tafsir betul-betul wasamarat, kurang buah kayu. Bunyi khabar lah ni alhamdulillahnya dirian ni mahal, tapi hak kita tak jadi. Hak kita tak jadi, Allah ni galak pahang saja, baju tak kena baju tak tubik buah. Tu di antara ujian pada Allah Subhanahu wa taala, nak kurangkan buah, nak ingat. Untuk nak apa tu? Semua ujian ini adalah untuk dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nanti Ustaz Mak nak baca ayat yang seterusnya, ayat 150 dan 157 surah Baqarah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi kita boleh faham di sini Allah Subhanahu wa taala akan uji kita 5 perkara. Uji kita 5 perkara ni untuk dapat rahmat dia. Yang pertamanya Allah akan uji kita dengan rasa takut. Dan masing-masing tu Allah uji tu, orang ni takut macam ni, orang ni takut macam ni. Mungkin tak sama takut tu. Ada Allah uji takut dengan keadaannya, kita tu musuh ke, ataupun menate buah ke, atau macam-macam lah. Adanya apa lapar. Allah uji juga dengan kurang saing. Allah uji pulaknya dengan kurangnya harta. Allah uji pula dengan kurangnya buah-buah hak. Lepas tu semua tu ikhtiar siapa tu? Allah nak tengok siapa di kalangan hamba dia hak sabar. Allah nak tengok siapa hak sabar. Subhanallah nah. Dan itu sebenarnya sahabat tu. Maka ayat seterusnya, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa basyir sabirin. Sanin tu siapa orang yang sabar tu? Orang yang apabila Allah uji dia dengan satu musibah, dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah kami semua ni adalah bagi Allah, milik Allah belaka kita ni, dan kita semuanya akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang macam ni, orang dia uji oleh Allah dengan takut, dengan lapar, dan apabila dia kena musibah dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Tuhan kata gana, ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Mereka itulah orang yang akan dapat selawat daripada Allah. Kata ulama, apabila selawat daripada Allah, iaitu maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita dapat keampunan, Tuhan berkata wa rahmah, dan kasih sayang Allah. Subhanallah. Orang dapat ni orang dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang yang dapat hidayah, orang yang dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, penonton Al-Huda Channel, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebagai pitah lalu yang kita rasanya kita hidup tamu muka bumi ni, kita nak kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dok minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kita nak kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hagana kita nak rahmat Allah, kita nak kasih sayang Allah, kita nak Tuhan kita sayang kita, kasih kita tu. Jadi hak ni kita kena tahu. Kerana kita berasalah di hari ni kita dengan Allah, hubungan kita hamba dengan Allah tu setakat mana? Apakah kita berasa kata Tuhan sayang kita? Apakah kita berasa kata Tuhan tu duk padu kita, duk peduli kita? Ni salah satu soalan yang Ustaz Mak sendiri rasanya fak kita kena buat soalan. Lebih-lebih lagi orang muda, lebih-lebih lagi pemuda-pemudi kita di hari ni, sifat rahmat yang Allah Subhanahu wa taala wi kepada orang-orang hamba dia, orang muda, anak halus, orang tua, dan utamanya orang muda. Tahulah katanya Allah Subhanahu wa taala sayang kita. Allah Subhanahu wa taala kasih kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sentiasa nawi rahmat dia kepada kita. Jadi cuba kita fikir tengok nah. Adik-adik orang muda semua, Tuhan kita ni dia hidup kita di negeri Petaning. Sedek tempat ni adalah tempat orang Islam 80%, tempat orang ada Allah Subhanahu wa taala, tempat orang kenal Muhammad bin Abdullah. Dan kita Allah hidup di bumi berkat ini, yang orang-orang ustaz kita, baba kita nak buka pondok, nak ngajar ilmu agama seni. Dan kita juga hidup dalam keadaan ni, Allah, sesat-sesatnya kalau kita tak kenal Allah, kita tak cinta kepada agama Islam kita, saudaraku.
Dah hari ni peluang Ustaz Mat nak kecek ni adalah nak peringatan untuk amos di Ustaz Mat dan ukhuwah semua yang dengan Al-Huda Channel ni. Katanya Allah Subhanahu Wa Taala sayang kita, kasih kita. Dan yakin saat-saat laning pun Allah dok tengok kita, Allah dok tilik kita, dok perhati kita dan bagi peluang kepada kita untuk kembali baik dengan dia. Kembali semua dia, kembali baca buku dia, kembali sambung silaturahim yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah semua. Rahmat Allah ni sangat luas. Rahmat Allah sangat luas. Di antaranya kalau kita nak kecek masalah kasih sayang Allah ni, pasal ni Ustaz Mat kata satunya, Allah hidup kita dalam keadaan suasana orang Islam. Itu pertama. Kita pernah mikir tak kalau kita beranak di bukan kawasan orang Islam lah. Kita beranak di kawasan luar daripada kawasan 3 wilayah ni. Tak kena kita beranak oleh kamar bukan tempat-tempat apa itu dak, tempat tah bukit, tempat-tempat kariang, dan kita pergi beranak tempat yang tak ada dengan azan dan suara beg. Macam mana keadaan kita? Macam mana keadaan kita, saudaraku? Alhamdulillah kita bersyukur kita beranak di kawasan 3 wilayah ni. Ustaz-ustaz kita, bapa-bapa kita, penceramah-penceramah kita, para dai, para doa kita mengajak kepada kebaikan. Dan kita kena ambil peluang ni, peluang yang kita hidup di 3 wilayah ni, kita kena kuat agama kita, kuat keyakinan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila Allah nak kebaikan kepada kita, satu dia perak umur kita. Ada hadis tu, amo tak ingat dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Melayunya, apabila Allah suka kepada seorang hamba, maka dia matikan orang itu jadi di hujung umur dia dengan amal taat dan mati dengan husnul khatimah. Di antara tanda Allah Subhanahu Wa Taala kata cinta kepada hamba tu, dia umur panjang. Kemudian dia umur panjang dia tu untuk beramal ibadat kepada Allah dan dia mati dengan husnul khatimah. Ingat, yang pertama kita kena ingat Allah bagi umur dan peluang kepada kita ni untuk kita nak taat kepada dia. Umur kita ada lepas pada ni. Contohlah hari ni kita umur dah 40 tahun dah, umur 45 tahun dah, umur 50 tahun dah, umur 60 tahun dah. Ambil umur 40 sampai 60 orang panggil orang tua pekat pertama. Orang tua pekat pertama ni persiapan untuk mati, dia kena mula tak dah. Dia kena susun dan dia kena mula fikir, dia kena atur dah. Dia kena nampak dah kata dia nak hidup di alam barzah seorang diri, nak hidup macam mana. Dia nak bangkit daripada pada alam barzah kepada mahsyar tu, nak hidup, nak bangkit dalam keadaan macam mana. Dia kena mula atur dan fikir kata dia nak jadi orang yang duduk di bawah bayangan arah bayangan VIP daripada mahsyar, nak fikir nak amal gapo. Dan dia nak titi siratal mustaqim secepat kilat, sejauh mata mana dia lompat, dia kena buat amal gapo. Orang umur 40 sampai 60 tahun kena susun benda ni. Kena susun benda ni. Inilah di antara hikmah kata Allah sayang kita umur kita ni, apabila kita boleh beramal soleh. Saudaraku semua, Ustaz Mat tak ada nak kata, tapi kena royak. Kita takut Allah panjang umur kita 40 60 ni baru orang tua mula-mula, kita belum lagi buat siapa yang sepenuhnya atau kita belum buat lagi plan atau buat tarik kasar kata-katanya untuk nak duduk di kubur, untuk nak duduk selamat daripada mahsyar, untuk nak titi sirat, untuk nak mizan, untuk nak syurga Allah. Kita tak ada mikir lagi. Yang paling itunya kita planning untuk dunia yang sikat ni tulis belaka oleh buku.
3 tahun lagi nak jadi goni, 5 tahun nak jadi goni, 10 tahun nak jadi goni. Subhanallah. Tak salah kalau kita wakfu dengan hak akhirat. Tetapi banyak 40 ke 60 pun masih lagi duk gaduh dunia, berat lebih pada akhirat. Sedekah 40 sampai 60 orang panggil adalah tua yang pertama. Saudaraku semua. 60 sampai 70 Nabi katanya umri ummati baina 60 wa 70. Umur umatku di antara 60 ke 70. Maka 60 70 ni tak ada masa dah kita nak fikir dunia kalau kecek tu. Kenun pagi fikir mati, tengah hari ingat mati, petang ingat mati, malam ingat mati. Habis kata riwayat bagi kita orang mukmin ni kena ingat mati 70 kali. Subhanallah. Tak sedap lalu kecek hang mati ni. Dah tak sedap. Tak banyak orang kecek hang mati duk tahger jare nak kecek hang mati ni. Sedekah umur dia 60 dak. Tapi tak kecek lagi hang mati. Kadang-kadang ingat mati tu sebulan sekali, kadang-kadang seminggu sekali, kadang-kadang setahun sekali. Walizubillah min zalik. Dah 60 70 tu boleh nak hari, nak pagi, nak petang dah. Malikul maut boleh mari cari kita, saudaraku. Jadi peluang hok kita ada hari ni 60 70 kena fikir betul-betul dah. Berat dah, berat amalan akhirat tu. Deh, kalau kita kata tak pandai lagi baca Quran, kena cari tok guru ngaji Quran umur 60 ngaji Quran boleh. Kalau tak hidup lagi jemaah masjid, kena mula dah hidup tu. Kena mati nak detik, nak saat dah tu. Kalau dah balah adik-beradik lagi, kena pergi baik dah dekatkan orang balah syurga tak bau. Kalau lah kita katanya bini tak ada baik lagi 60 70, subhanallah, tu tak ada jadi ngam lagi hati tu, hati tak boleh jadi orang juru menangiskan isteri ataupun isteri juru buat itu lelaki menangis. Sedangkan umur 60 50 dapat 60 70 hok ning tak boleh kena beki dah. Ni tua yang nak mati. Apabila 70 naik gi tu tak apa-apalah saudaraku. Honi ni orang panggil mati. Kalau kau tunggu masa nak perahan. Makan tak lalu dah pukul 12 tepat 5 bulan 10 ni nak perahan ciwik dah seolah-olahnya. Maka orang hok betul-betul ingat macam tu seolah makan pun tak nak puasa sokmo. Lidah pun nak kecek benda hok berat-berat, hok cemah-cemah, hok nyapu-nyapu tak boleh tubik dah. Ha tu. Apabila Allah sayang kepada hamba dia, wi masa untuk buat amal soleh sebelum pada dia mati. Maka insya-Allah nah. Jadi bagi saudara-saudara kita muslim-muslimat yang kita rasa umur 40 dah, 50, 60 tetapi tak ada gapo lagi amalan-amalan yang berasa kata nak dapat redha Allah, kasih sayang Allah. Dah sepatutlah amalan, tak ada patna, tak ada tekad boleh dah weh, boleh dah. Jangan tunggu. Duk berasa kata esok tak mati, lusa tak mati, gapo jaminnya kita? Gapo hok kata tak mati, siapa royak? Siapa royak? Allah berapa orang hok kata tak mati sedekah Allah Subhanahu taala hatta malaikat Israel mari jumpa dengan dia pada malam tu. Tiba-tiba dia ledok dia semaya mayat ke dia. Tiba-tiba dia ledok dia kafir ke dia. Tiba-tiba dia ledok dia ubuh dia dalam kubur dalam lahad berzalim. Maka peluang hok ada ni Allah dah umur panjang kita ni, kita pakat-pakat memperbaiki amal soleh kita. Kerana tanda kata Tuhan saya kepada hamba dia apabila masa dan akhir kita husnul khatimah. Nah, dan kita mintalah kepada Allah, minta mati dengan husnul khatimah. Ya Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Itu yang pertama. Ada juga hadis yang Nabi katanya, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Jadi apabila Allah SWT kehendak kepada seorang itu untuk kebaikan, maka we faham tentang agama. Faham agama ni yang amba Ustaz Mak Siput duk mikir gapo maksud faham dengan agama ni. Berapa maksud dengan faham agama ni? Kadang-kadang kita faham, kita kata orang faham agama ni adalah orang dia sejik semua. Tak kena kerja buat. Tak kena bini, tak kena belaki. Tak kena kerja motong, tak kena menego. Dia sejik saja. Dia semaya beh saja. Itu kita faham agama. Macam tu ke?
zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sahabat ditanya macam mana amal Rasulullah. Ada seorang itu dia kata dia tak sebin wa amma wa siapa mati. Tak sebin ni bila. Ada seorang itu nak puasa tak sebuka. Nak seorang itu semaya tak setidur arti qiyamul lail. Mari tanya Rasulullah kata semua tu bukan. Aku semaya dan aku tidur. Aku bining dan aku puasa dan aku buka. Maknanya Allah beri pahal agama ni bagi ambalah, bagi selamat fikir adalah apabila kita pahal agama ni, satu hati kita bersih, hati kita tak ada benci kepada sesama kita Islam, hati kita ni ruhama ubainahum, ada kasih sayang di antara sesama kita. Apabila kita adalah orang yang beri pahal oleh Allah tentang agama, dalam hati kita adalah hati yang salim, hati yang tak tengok cemar kotor kepada orang lain, hati yang sentiasa menjadi hati yang suka beri maaf kepada orang lain, suka tengok kepada positif, tengok kebaikan orang lain, suka ni orang panggil hati yang bersih. Saat ni adalah hasil daripada kita kata kita nak jadi pahal agama kita, tengok kepada kebaikan. Nah, orang yang baik, orang yang diberi oleh Allah Subhanahu Taala, maknanya kebaikan tu dia akan pahal agama. Orang pahal agama satunya saat ni keadaan dia, hati dia bersih. Yang kedua pula dia boleh saing dengan orang-orang alim. Saing dia di keliling-keliling dia tu hantar orang baik-baik. Orang yang boleh ajak dia klik ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saing dia tu semua tu peringatan kepada dia tentang akhirat. Tuhan wi kemudah untuk saya dah ni. Tu dia tahu apabila Tuhan nak wi apa ni? Nak wi kebaikan kepada seorang. Apa tanda apabila Tuhan kebaikan, itulah dia nak kepada kebaikan, nak duduk dengan orang baik-baik, nak jadi orang jujur saning tu, hati dia bersih. Tu dia antara apabila Allah nak kebaikan. Dan kita cek kata Tuhan nak baik kita, salah-salah dia jauhi benda tu. Jadi orang yang dapat rahmat Allah ni, dia akan nampak ciri-ciri dia. Satu apa saat ni? Adalah dia ni Allah masa ke dia dan dia mati dengan husnul khatimah dan dia mati dengan boleh buat amal soleh. Yang kedua, Allah pahal dia tentang agama. Dan yang ketiga, saudaraku, orang yang orang dapat kasih sayang Allah ni, Allah akan beri ujian dia berat-berat atas dunia dah. Kerana Tuhan tak azab dia di akhirat nanti. Jadi kadang-kadang hok ni faham setengah-setengah kita belik sikit. Belik macam mana? Kita faham kata apabila Allah sayang kepada seorang hamba, maka dia wi kejayaan dunia ni selalu dah. Tak biasa demai dia. Anak dia juruh belaka ataupun anak dia kaya-kaya belaka, adik-beradik semua baik belaka, dunia mewah, rumah dia besar, kereta dia besar, adik-beradik dia baik, anak dia juru. Kita tilik sudut tu saja orang yang dapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz Mat tak nafi itu, memang itu sebahagian, tetapi kita tak boleh ambil ngukur situ saja. Kerana ujian itu salah satunya Allah nak tingkatkan derajat kita. Nak kali Allah uji kita, kita luluh dengan ujian, Allah angkat derajat kita. Maka di antara tanda kata Allah sayang kepada orang tu apabila diuji, diberi ibtila bermacam-macam dan dia sabar. Dia sabar, maka tingkat dia, derajat dia si Allah SWT dia tinggi. Dan Allah kehendak. Contohlah mudah-mudah kita kata Allah anak dia tu go jaya belaka dia. Cuma seorang tu Allah anak nama pak tu go. Tak terpakar. Maka sebab ada anak nombor 4 saat ni lah, mak pak dia teriak malam, teriak siang, minta doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nampak. Kalau tak ada anak nombor 4 ni, rubah hidung luah ni lah mak pak dia tu.
Allah orang tengok tak ada dah lah anak pak haji mak haji ni gak berjaya belaka gaji besar belaka kerja hebat-hebat belaka maka mak pak pun kau naik macam tu. Tapi di antara Allah sayang kepada dua orang saat ni wi anak seorang hak tak jujur seorang ke dia. Haji ni tak jujur tu dengan sebab anak dia tak jujur saat ni itulah menjadi sebab dia kena bangun malam kecek dengan Allah merayuhan kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku anakku hak nama pak tu ya Allah aku susah hati harta pun habis dengan dia lah masa habis dengan dia lah ya Allah. Tuhan nak dengar kecek kita dengan dia, nak kecek mak pak tak jaya saat ni hak didik saat ni dengan dia kerana anak hak lain jaya belaka. Dan Allah sayang takut kita terlupa kepada dia apabila dia anak jaya belaka subhanallah kita pun marilah perasaan sombong perasaan ria perasaan takabur maka itu sifat-sifat macam itu Tuhan tak nak. Maka apabila Allah sayang kepada hamba di antara ciri-ciri apa Allah uji wi susah Allah ada kau tengok Nabi nak sebut Nabi Ayub tu subhanallah lah. Tapi setelah dia siap, darjat dia dunia pokok tinggi, kau kaya, anak kau ramah. Tapi orang beriman kena tahu itu adalah ujian daripada Allah. Sakit, ujian daripada Allah. Senang, ujian daripada Allah. Habis orang beriman dia tak ada kocok tu. Dia tak ada kocok tu. Dia sakit ke, dia senang ke, semua tu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dah. Jadi berapa tu? Berapa? Satunya tanda-tanda Tuhan sayang kepada hamba dia. Satu, dia faham agama. Yang kedua, dia umur panjang untuk buat amal ibadat. Yang ketiga, dia ibtilah cuba. Habis kita perhati ke tak? Kalau kita tengok tu banyak di kalangan hamba-hamba Allah tu dia mati dalam keadaan tak khabar, kadang-kadang 10 tahun dok berotika ke orang yang tak kenal. Ada ulama kata macam mana? Jawab ni saat ni tu. Kerana dia biasa minta dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku, aku minta syurga kepadamu. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Aku minta syurga kepadamu ya Allah. Maka Tuhan pun terimalah doa dia tu. Maka Tuhan nak syurga. Tapi Tuhan tengok kata tak boleh pergi hamba aku minta syurga, tapi dia hidup bukan dengan amalan ahli syurga. Dia hidup tak dunia bawa amalan bukan amalan ahli syurga. Bukan sebalik. Sebalik macam mana? Jadi amalan ahli ni aku, amalan ikut perintah setan, amalan ikut hawa nafsu. Tapi Tuhan sayang ke dia. Awak Tuhan macam mana? Wis sakit, wis lupa diri, wis sakit lama-lama. Kenapa Tuhan nak wis syurga ke dia dan Tuhan nak ampun dosa dia dengan sebab bala ataupun ibtila Tuhan untuk kifarah, untuk buai dosa dia. Subhanallah, subhanallah. Habis tu kalau kita faham dah, kita faham ada sedar kita kenal Allah, sedar kita belajar, kita sedar kita beragama. Dah. Cuma hak kita takut. Hak kita takut. Hak kita takut ni duk khabar 4 tahun dah tak ada semaya. Kau jamin muda, kau jamin itu pun tak ada nak pergi masjid. Semaya gatik dak gatik. Bo umur 90 jadi amal mak bapak kau dah ingat molek tu tapi tak ada semaya. Akhirnya kelak dia jumpa Allah dengan keadaan suul khatimah wal iyazubillah min zalik. Habis tu saudaraku, dia hari ni Ustaz Mak dengan Al-Huda Channel ni nak beri peringatan untuk Ustaz Mak sendiri dan semua ukhuwah yang ikut menyaksikan live pada kali ni. Kita nak royak cerita tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amo nak royak cerita kasih sayang Allah, tapi mula-mula tadi kita kecek orang nak boleh kasih sayang Allah pun Allah akan uji beberapa perkara. Allah akan uji kita 1, 2, 3, 4. Dan setelah itu Allah akan tunjuk pula, Allah akan pimpin pula untuk dapat kasih sayang dia tu. Maka kepada saudara muslimin dan muslimat, kita ambil peluang yang ada ni. Ambil peluang masa kita sihat kita ni, marilah kita bersungguh. Bersungguh untuk cari kasih sayang Allah dan redha Allah. Ya tak lagi dah kita ni.
Tuhan wikowik kita, Tuhan cuba dengan tak ada duit, Tuhan cuba dengan banyak perkara tu. Kok sungguh pun Tuhan nak tengok kita, nak kenal kita, kita nak ingat kedak ke dia. Kita ingat kepada orang uwi duit kita tah dunia je. Kita ingat jasa orang kita dunia aja. Tapi kita lupa jasa Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tak pernah minta hidup kepada Allah, Allah wi hidup. Kita tak pernah minta semua anggota kita sempurna, kita tubuh pada perut mak kita, Allah wis sempurna kepada kita. Kita tak pernah minta Islam kepada Tuhan kita, Tuhan kita Islam. Kita tak pernah minta jadi umat akhir zaman, umat baginda Rasulullah SAW, tapi Allah bagi. Semua tu kebaikan, semua tu nikmat yang Allah beri kepada kita. Cuma Tuhan nak tengok setelah aku wi kok mudah berperkara kebaikan, gapo mu nak balas? Gapo mu nak balas? Maka rasanya kita berhenti bertangguhlah. Berhenti bertangguh. Mana dalam surah Furqan ke Allah Subhanahu wa taala firman auzubillahi minasyaitanir rajim. Alam ya'nini alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablihim fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Kena dak sekali nama tak baca ayat tu. Jadi Allah cerita kata orang dulu, orang Bani Israel ni dia buat perangai dia nya dak tangguh-tangguh. Nak juruh dah dia tangguh, akhirnya hati dia kerah. Maka apabila hati kerah ni Al-Huda channel dia tak dengar, dia nak tengok channel lain, Babozu channel dia tak dengar, Tok Kelabur dia tak dengar, dia tak dengar, tak sedap, dia sedap cong lah, tu tak takut dah. Semarilah kita sama-sama ingat dan kenang dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pilih kita semua jadi orang berjaya dunia dan berjaya akhirat, lebih bagi jarak akhirat. Dan sebelum Ustaz Ahmad akhir ni, Ustaz Ahmad juga nak berdoa dan minta amin kepada para penonton muslim-muslimat, kerana kita tak tahu amin siapa yang Allah dengar. Mungkin amin orang biasa je, tapi hati dia ikhlas dengan Allah, Allah dengar dan terima doa kita semua insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa majlisana wa tilawatana al-Qur'an. Allahumma tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala syariat ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, terimakanlah semua amal ibadat kami ya Allah, salat kami, sujud kami, amal ibadat kami, belajar kami, mengajar kami ya Allah, dan tilawatul Quran. Jadikanlah semua amalan kami ini ya Allah diterima oleh-Mu ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami semua redha Engkau sebagai Tuhan kami redha agama Islam ini adalah ajaran-Mu dan juga jadi unik-unik bagi kami ya Allah, dan kami redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan-Mu untuk kami, untuk jadi qudwah kepada kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tambahkanlah rasa cinta kami kepada-Mu, cinta kami kepada agama Islam, dan cinta kami kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan Engkau mati kami melainkan agama kami sudah sempurna ya Allah di atas diri kami, dan Engkau redha kepada kami, dan jangan Engkau mati kami ya Allah melainkan kami dapat lihat Nabi kami dalam mimpi kami ya Allah. Kami nak tengok Rasulullah dalam mimpi kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kenalkan kami Rasulullah yang pada mahsyar nanti ya Allah, dan Rasulullah juga Rasulullah kenal kami dan bagi syafaat kepada kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikanlah kepada kami kasih sayang-Mu ya Allah, rahmat-Mu kepada kami dan semua ahli keluarga kami ya Allah. Engkau bagikanlah kasih sayang-Mu kepada orang yang mengadakan Al-Huda channel ini ya Allah, dan orang semua yang mengaminkan doa ini ya
ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.